Kemenangan besar berpihak kepada Iran, AS tunduk. Zionis Israel pula hanya mampu duduk terengah-engah. Demikian lantang seorang pemerhati menyifatkan segala tuntutan rakyat di Republik Islam Iran itu dipenuhi susulan pementeraian Memorandum Persefahaman MOU bagi menamatkan konflik bersenjata dengan Amerika Syarikat AS. Presiden AS Donald Trump dan Naib Presiden J.D. Vance dilaporkan menandatangani MOU dengan Iran secara elektronik dan bagi pihak Tehran, Speaker Parlimen Muhammad Baqir Ghalibaf menandatangani dokumen tersebut. Iran sebelum ini tegas menyatakan bahawa sebarang perjanjian damai mesti merangkumi semua medan konflik dan pada masa sama menjamin kepentingan strategik dan kedaulatan negara itu. Dalam pada itu, Kementerian Luar Iran mengumumkan MOU antara Iran AS dimuktamadkan dan dijadual ditandatangani secara rasmi pada Jumaat di Switzerland. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi dilaporkan media tempatan sebagai berkata teks MOU Islamabad telah dimuktamadkan. Beliau turut memaklumkan sekatan laut oleh AS terhadap Iran akan ditamatkan bermula malam berkenaan. Katanya perang dan operasi ketenteraan di pelbagai medan termasuk di Lubnan akan ditamatkan serta-merta dan secara kekal. Perjanjian dicapai hampir 110 hari selepas Pakatan AS Israel melancarkan perang yang disifatkan Iran sebagai pencerobohan haram dan tidak berasas terhadap Republik Islam Iran itu. Dalam pada itu, pemerhati menemplak Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berhubung pemulihan bekalan minyak global dijangka mengambil masa meskipun terdapat perjanjian damai antara AS Iran susulan kerosakan infrastruktur dan gangguan kepada laluan perdagangan strategik disebabkan konflik tersebut. Sinis pemerhati kenyataan itu hanya menonjolkan kelemahan pemahaman seorang Menteri Ekonomi dan kegagalan membaca isyarat pasaran global oleh barisan Menteri Kerajaan Madani. Tegasnya, pasaran dunia sudah beri isyarat jelas apabila harga minyak mentah dilaporkan menjunam daripada sekitar lebih $100 Amerika setong kepada $80 setong pada Isnin. Justru kerajaan sepatutnya bertindak pantas dan proaktif dengan menurunkan harga diesel, bukannya memberi alasan tidak selesaikan masalah rakyat. Beliau turut mendakwa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah memanggil pemain-pemain industri minyak seperti syarikat Petronas, Shell dan Exxon Mobil untuk duduk semeja bagi memastikan penurunan kos dapat diterjemah kepada harga bahan api lebih rendah. Baginya, apabila kerajaan mampu menguruskan asas makroekonomi termasuk kos tenaga, kesannya akan mengalir kepada penurunan kos logistik sekaligus membantu menstabilkan harga barangan. Justru jika isyarat ini pun gagal diterjemah, soal pemerhati dengan sinis apa sebenarnya fungsi Menteri Ekonomi atau Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menghasilkan seorang lagi menteri gagal selepas Datuk Seri Rafizi Ramli. Sementara itu, Perdana Menteri dijadual menggunakan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel untuk Malaysia bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan akan datang susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global ketika ini. Beliau berkata perkara itu akan dibincangkan secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadual menghadiri mesyuarat bersama pemimpin ASEAN di bandar berkenaan.